Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan terus kepada bab yang pertama iaitu nombor nisbah. Okey, dan hari ini kita tak nak cover banyak pun. Saya nak cover cuma satu perkara ni sahaja. Okey, 1.1 integer. Dalam integer ni ada dua perkara yang perlu difahami. Yang pertama, kita perlu faham apa itu nombor positif dan juga nombor negatif. Dan yang kedua, kita kena faham apa itu integer. Baik, untuk kita faham tentang nombor positif dan juga nombor negatif ni, kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Okey, yang mana dalam kehidupan seharian kita selalu kita akan berjumpa dengan situasi-situasi yang melibatkan dua perubahan yang bertentangan. Okey, satu mungkin melibatkan pergerakan ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua mungkin melibatkan perubahan menaik ataupun menurun. Okey. Dan yang ketiga mungkin melibatkan nilai, okey, nilai yang lebih daripada sifar ataupun kurang daripada sifar, okey, ataupun nilai yang semakin bertambah ataupun nilai yang semakin berkurang, okey. Dan semua perubahan-perubahan ini kita boleh wakilkan dengan nombor positif dan juga nombor negatif. Misalnya, okey, contoh tengok pada contoh yang pertama tu. Okey, ni contoh yang pertama. Kisah Ali naik lift ni. Okey. Kamu tengok dekat lift ni ada bahagian tingkat bawah, ada tingkat 1, tingkat 2 dan ada tingkat 1 bawah tanah. Okey. Kalau dia naik lift terus ke tingkat 2, okey. Yang ini kita boleh tuliskan sebagai positif 2. Okey. Ataupun kamu nak tulis sebagai 2 sahaja pun boleh. Okey. Ataupun daripada tingkat bawah ni turun. Okey, turun ke tingkat bawah tanah ke tingkat 1. Okey, turun bawah. Okey. Kalau turun bawah kita boleh wakilkan dengan nombor negatif. Okey, dia turun satu tingkat, kita letaklah negatif 1. Okey. Kalau negatif, simbol negatif ni memang kena tulis. Okey. Tapi kalau positif, nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Baik. Kita pergi pula kepada integer. Apa itu integer? Jadi integer adalah nombor bulat. Cikgu, apa pula nombor bulat tu? Senang je kalau nak ingat. Nombor bulat tu ingat, dia tak ada perpuluhan. Nombor bulat juga tak ada pecahan. Okey. Contoh nombor bulat. Nombor 1. Nombor bulat lah tu. Nombor 2. Nombor 3 dan seterusnya. Itu nombor bulat. Kalau cikgu tulis 1/2. Itu bukan nombor bulat. Sebab apa? Dia dalam bentuk pecahan. Kalau cikgu tulis 1.5. Itu juga bukan nombor bulat. Okey, sebab ada perpuluhan. Ini ada pecahan, bukan nombor bulat. Ini nombor bulat. Okey, tapi yang saya bagi contoh ni nombor bulat yang positif. Okey. Berbalik kepada integer tu, integer boleh jadi sama ada positif, integer positif yang kamu boleh letak simbol tambah di hadapannya. Integer juga boleh jadi negatif, letak simbol tolak dekat depan dia, dan integer juga boleh jadi sifar. Contoh lagi. Kalau positif tu 1, 2, 3, 4, 5, 50 contoh ataupun 1000. Okey, itu integer yang positif. Macam mana pula contoh dengan integer yang negatif? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, seterusnya mungkin negatif 55 dan seterusnya. Okey, dan boleh jadi sifar lah. Baik, tengok contoh yang dekat bawah ni. Cuba kenal pasti nombor-nombor ini sama ada nombor-nombor ini adalah integer yang negatif ataupun integer yang positif ataupun nombor-nombor ini memang bukan integer. Okey, berdasarkan kefahaman kamu yang tadi. Yang mana integer boleh jadi integer positif, integer boleh jadi integer yang negatif, integer juga melibatkan sifar,
dan integer juga. Ingat, adalah nombor bulat yang tak ada perpuluhan, yang tak ada pecahan. Tengok contoh yang pertama ya. Dia bagi contoh negatif 2 dan juga negatif 3. Okey, nampak nombor bulat kan? Dan nombor-nombor ini adalah integer yang negatif. Tengok yang kedua. Okey, ada sifar. Okey, tadi dah belajar kan? Sifar juga adalah integer. Kami juga adalah integer. Okey, yang ketiga. Nombor 4 dan nombor 6. Integer. Okey, integer yang positif. Contoh yang keempat. Positif 7 dan juga positif 9 pun adalah integer positif. Okey, contoh yang seterusnya nombor 5. 1/2 dan juga negatif 3/4. Dekat sini ada melibatkan pecahan. Jadi nombor yang ada pecahan ni bukan nombor bulat dan nombor-nombor ini sudah tentulah bukan integer. Dan contoh yang keenam, 0.8 dan juga negatif 2.5 ada perpuluhan dekat sini, bukan nombor bulat. Jadi nombor-nombor ini bukan integer. Okey? Okey, kita dah masuk ke bahagian yang terakhir. Bagaimanakah anda mewakilkan integer yang kita dah belajar tadi pada garis nombor? Okey, keluarkan pembaris. Kita keluarkan satu garis nombor. Garis nombor ni boleh jadi mendatar, boleh juga jadi dalam keadaan menegak lah. Tapi yang saya nak ajar awak dalam keadaan mendatar dahulu. Okey, mengufuk. Okey. Baik, ini adalah garis nombor. Tadi kita dah belajar kosong tu dia bukan positif, dia juga bukan negatif. Jadi duduk tengah-tengah. Dia negatif pun tidak, positif pun tidak. Okey. Cung letak sikit nak panah. Apabila kita bergerak ke kanan, nombornya adalah nombor-nombor yang bernilai positif. Dan semakin ke kanan, nilainya semakin bertambah. Dan apabila kita bergerak ke kiri, nombor-nombornya adalah nombor yang bernilai negatif. Okey, dan nombor dia semakin lama semakin susut nilainya, semakin kurang. Okey. Jadi kalau selepas kosong ni, mungkin boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Okey. Dan kalau bergerak ke kiri, selepas kosong, negatif 1. Selepas negatif 1, negatif 2. Selepas negatif 2, negatif 3. Selepas negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Okay, ini adalah garis nombor. Kita dah wakilkan integer dalam bentuk garis nombor. Okay, kat sini awak boleh lebih faham lagi. Okay, garis nombor. Tengok dia pasak dekat tengah-tengah dia, kosong. Okay. 1 bermaksud lebih 1 daripada kosong. Okay, di sini 1 kan? Di sini 1 membawa maksud dia lebih 1 daripada kosong. Kalau 2 ni pula membawa maksud dia lebih 2 daripada kosong. Dan begitulah yang seterusnya. Kalau negatif pula. Okey. Kalau negatif 1 ni membawa maksud dia kurang 1 daripada kosong. Kalau negatif 2 ni pula, dia kurang 2 daripada kosong. Okey. Selesai untuk bahagian yang terakhir ni. Dan saya rasa bolehlah kamu cuba-cuba untuk menjawab soalan latihan yang telah saya bekalkan pada minggu lepas. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.